Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam. Apa khabar orang Malaysia? Apa khabar orang Brunei Darussalam ya? Saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Tahniah kerana sudi ya menimba ilmu, mencari pengetahuan dengan saya pada malam ini, dan terima kasih kerana sudi bersama. Dan malam ini ada sedikit kelainan. Kita buat ya, kita punya program di luar ya, di restoran di kampung Batu 14 Jalan Ceras ya, Kajang. Ya, dan di restoran ni mengidangkan berbagai-bagai lah. Masakan panas ada, ya, western ada, masakan ala Thai ada, masakan kampung yang pentingnya. Ya, dan saya juga bersama-sama dengan anak-anak yatim daripada Mahat Tahfiz Darul Fuqaha. Ya, dan seperti biasa, ya, kita malam ni akan menjaga satu isu yang memang sesuai untuk semua zaman. Masalah makan. Ya, dalam masa Ramadan kita berpuasa, siang tak makan, malam kita bantai juga. Dan bila sampai Syawal, kita makan dan makan dan makan sampai timbul banyak masalah. Dan malam ni kita akan bincang apakah masalah tentang makan. Ya, seperti biasa, talian yang boleh digunakan untuk kita teman berteman ialah 03 9543 9119 ataupun hantar SMS kepada saya di BD jarak dan tulislah isu atau soalan dan hantar ke 32999. Ya, dan malam ini ingat, ya, kita nak cakap tentang makan, masalah makan. Sebab apa yang kita makan akan mempengaruhi peribadi kita. Dan kalau kita tengok cara orang makan, baik lelaki atau perempuan, kita boleh meneka, kita boleh menimba ya, kita boleh meninjau perangai, sahsia dan peribadi seseorang dengan cara dia makan. Kalau sopan macam mana, kalau tak kunyah macam makin telan aja atau gelojoh, ya, panas-panas dia makan, tunggu sejuk pun makan, ada ya, perangai dan peribadi yang dipamerkan dengan perbuatan itu. Dan sebelum kita berbincang dengan panjang lebar, ya, mari kita dengar apakah pendapat orang ramai tentang makan. Kita makan mestilah duduk nombor satu. Lepas tu sebelum kita buat apa-apa pun dimulakan dengan bismillah. Dan seafdalnya dengan doa makan lah. Makan ni tak banyak makan daging-daging, banyak makan sayur-sayuran. Macam di hotel kita biasa makan nasi goreng ala carte. Dan di rumah kita selalunya makanan yang berhidang lah. Saya pernah kena food poisoning daripada segi masakan, kata terlalu kurang masak ataupun kata tak cukup masak lah. Itu sebab masa kita belum puasa makan sikit. Tapi bila dah tu kita makan banyak. Dari segi kuantiti je lah kot yang berubahnya. Itu sakit perut pasal makan banyak sangat kot, senak macam tu lah. Baru-baru ni akak sakit perut. Perut senak mula kan. Rupanya akak salah makan masa membeli jual dah kat pasar Ramadan kan. Alhamdulillah, terima kasih. Itu dia ya, antara pendapat dan pandangan ya orang ramai tentang makan dan silap makan ni. Ya, jadi untuk adik-adik, anak-anak yang ada di lokasi, di restoran di kampung, dan untuk para penonton yang ada di rumah, kita sambung sikit perbincangan kita ni tentang kesilapan-kesilapan ataupun perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang tentang makan tadi. Saya sebut tadi tu, ya, cara kita makan kadang-kadang mempengaruhi perangai dan peribadi kita. Ya, orang yang kalau makannya teliti, cermat, habis tiap-tiap ulas nasi memang bersih pinggannya, itu tanda orang yang teliti, orang yang sabar, orang yang mudah bersyukur. Orang kalau makan nasi masih tinggal banyak atas dalam pinggan tu, masih tu orang yang boros, orang yang kadang-kadang tak berapa peka, tak kisah, kurang teliti, kalang kabut. Orang yang suka makan daging putih, daging ayam, ya, daging ikan lah ya. Ini orang yang biasanya sabar dan sehat. Orang yang suka makan daging kambing, daging lembu, daging rimau lah ya, daging merah lah ya. Itu tandanya orang yang mungkin mudah marah, mudah berontak dan sebagainya ya. Okey, itu satu perkara. Dan kadang-kadang kita terlepas pandang bahawa kata pakar-pakar 80% penyakit datang dari perut. Artinya kalau salah makan mudah sakit. Jadi benarlah kata pakar-pakar, kata ulama, apa yang kita makan mempengaruhi kesihatan kita. Ya, itu satu. Tetapi kerana kita tak sedar bahawa santapan minda, artinya apa yang kita masuk dalam kepala juga mempengaruhi kesihatan badan. Orang yang mudah risau, santapan minda, makanan otak. Orang yang mudah risau, mudah benci, mudah marah, mudah tension, mudah dendam. Biasanya orang ini orang yang mudah dapat penyakit. Penyakit dalaman, termasuk penyakit-penyakit berat,
macam kanser dan sebagainya. So, ya adik-adik ya, yang ada di lokasi ni dan para penonton yang ada di rumah, kita kena tengok apa yang kita makan dan kita perbarui. Ya? Dan ikut kajian, ini dia. Orang perempuan lebih disiplin, lebih teliti, lebih peka tentang makanan. Orang lelaki, dia bantai semacam. Dia sapu semua. Sebabnya, orang lelaki kadang mudah dapat penyakit berdasarkan pada makanan. Dan orang perempuan mudah berpantang. Orang perempuan mudah jaga makanan. Sebabnya, itu sebabnya kata pakar-pakar, orang perempuan biasanya lebih panjang umur berbanding orang laki-laki. Ialah di samping ajal dan maut itu tangan Allah. Tetapi asbab kepada perangai pemakanan orang perempuan menyebabkan mereka lebih panjang umur daripada orang laki-laki. So adik-adik, anak-anak di sini, kalau nak panjang umur, insyaAllah ya, asbabnya ikhtiar ya. Makan kena jaga, kunyah kena betul. Nabi Muhammad SAW mengunyah sampai 40 kali. Ya, tadi pakcik tengok anak-anak dia makan, tak kunyah, telan. Telan. Ya, nah, itu pun satu perkara ya. Baik, so itu dia kadang-kadang perkara yang kita kadang terlepas pandang. Satu lagi perkara yang kita tak perasan ialah makanan yang kita makan boleh jadi ubat. Salah makan, makanan yang sama jadi racun. Kita makan nasi jadi ubat. Tenang jiwa, bagus untuk otot-otot, bagus untuk tenaga. Makan nasi. Tapi terlalu banyak makan nasi pun boleh membawa mudarat. Makan jering. Tahu jering tak? Makan jering. Ya, jering, ya. Dalam bahasa Jermannya jengkol. Jengkol, tahu jengkol? Ya, untuk orang Jawa dia faham. Orang Jawa dia faham, orang Jerman faham. Ya, jering itu kalau dimakan berpada-pada, ya, kata pakar-pakar boleh merawat buah pinggang dan juga merawat kencing manis. Asbab lah asbab. Tetapi kalau banyak sangat makan jering, boleh jadi racun, boleh jadi cika, ya, boleh jadi masalah, ya. So makanan ini boleh jadi racun, boleh jadi ubat. Kita di lokasi ni tengok guruh pun bersimpati dengan kita. Itu latar belakang guruh sebenar, bukannya sound effect, bukan sound effect. Jangan betulkan TV anda. Memang ada guruh. Ya, baik. So adik-adik, anak-anak, ya, kita kena ingat, ya, kita kena ingat bahawa, ya, seperti biasalah, ya, kita seperti biasa bahawa banyak perkara yang kita buat kesilapan. Nanti kita akan bincang, ya, lepas ni kita akan bincang. Memang banyak, ya, kesilapfahaman, ya, salah faham dan banyak perkara yang kita terlepas pandang tentang makanan dan pemakanan. Ya, setelah lepas ni kita akan bincang apakah masalah-masalah, apakah kesilapan-kesilapan asas dalam makan dan pemakanan yang kita akan bincang, ya, dengan panjang lebar insya-Allah. Dan jangan ke mana-mana, kita berhenti sebentar saja. Kita jumpa lagi dari studio. Terima kasih.